Maka inilah penyebabnya kenapa Isra' wal Mi'raj kita kenang sampai sekarang berbanding dengan mana-mana kisah ajaib yang lain dalam Quran. Sebab inilah satu-satunya kisah yang tak dapat diterima oleh orang Islam pada zaman itu. Pada cerita lain semua dia orang boleh percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa, dan cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha muliakan Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati barisan ahli jurukuasa dan para pegawai Masjid Kampung Binjai Bongkok, Bukit Payung, Marang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan juga barakah. Kita sama-sama dahulukan malam ini dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Dan seterusnya dapat bertatap muka dalam majlis ilmu. Bersempena kita mengenang ibrah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Hadirin hadirat sekalian, Isra' wal Mi'raj sememangnya adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa. Para ulama masih berselisih bila ianya berlaku. Imam At-Tabari mengatakan Isra' berlaku sejurus Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Mana hari ini jadi Nabi, selalu ya, terus pergi Isra' Mi'raj. Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi mengatakan Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Banyaklah pendapat, tetapi yang sepakat di kalangan ulama, kata Al-Mansufuri, berlaku ia pada 27 Rejab, tahun yang ke-10 kenabian. Bukan sekadar tarikh ataupun harinya, bahkan bulannya pun masih diperselisihkan oleh para ulama. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih daripada 10 pendapat bila bulan berlaku. Ada hak kata terjadi pada Ramadan, ada hak kata Syawal, ada hak kata Rabiul Awal, ada kata Rabiul Akhir. Macam-macam. Sebenarnya tidak ada muktamad. Bagi kita orang awam berlepas diri dari perbahasan orang-orang alim ini. Kita tak kisahlah berapa hari bulan. Sebab apa hak pasti peristiwa Isra' wal Mi'raj dirakamkan dalam Quran. Dan bila ianya disebutkan dalam Quran, wajib percaya. Peristiwa Isra' Allah rekodkan dalam surah Al-Isra', iaitu ayat yang pertama. Subhanallazi sakharana, sampai habis ayatnya.
Adapun kisah Mi'raj, naiknya Nabi ke Hadratul Qudus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam suratul Najmi ayat ke-13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya hak sekali lagi, dalam rupa hak asal sekali lagi. Sampailah ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat sebahagian sahaja daripada tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan Allah. Jadi kita orang awam percaya Isra' Mi'raj. Bila berlaku bukan masalah kita. Mungkin ada tuan-tuan puan-puan malam ni pun pelik. Apa malam ni buat dah ceramah Isra'? Bukan lambat lagi ke? Tak ada ketentuan. Dan Isra' Mi'raj ini juga berdasarkan dalil daripada hadis begitu banyak. Ada 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan kisah ini. Anas bin Malik ada bawa riwayat dia, Abu Zar ada, Ibnu Abbas ada, Jabir pun ada hadis banyak pada Jabir. Abu Hurairah tak payah ceritalah begitu banyak. Huzaifah Al-Yamani pun ada versi dia, Ibnu Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Umar. Ramai sahabat yang membawa cerita Isra' wal Mi'raj. Bukan satu sumber saja, bukan Abu Hurairah seorang. Ramai. Dan para ulama ada hak nyusun kitab-kitab, susun cerita Isra' Mi'raj begitu terperinci sekali. Dalam kitab Al-Isra' wal Mi'raj ada disebutkan tentang hadis daripada riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Susun satu-satu bermula daripada Nabi sebelum berlaku, begitu jelas sekali. Jadi tidak ada keraguan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Cuma bagi kita di Terengganu Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran kita Ahli Sunnah wal Jamaah, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia percaya Nabi naik Isra' Mi'raj roh dan jasad dua sekali. Makna kalau lepas pada ni tuan-tuan dengar orang ceramah ustaz ke tidak ustaz ke, dia mengatakan Nabi itu naik ke langit hanya dengan roh sahaja, jasad duduk Mekah. Maka itu adalah pandangan dalam Mu'tazilah, bukan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada setengah pandangan asatizah ustaz ceramah ni, dia kata tak, Nabi duduk Mekah lagi, badan dia hanya naik tu dengan roh saja, mimpi saja. Ikut dia lah nak ceramah ke mana, tapi itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah. Kita memang Nabi naik roh dan juga jasad. Tuan-tuan sekalian, malam ni saya nak bawakan Isra' Mi'raj ini sebenarnya, walaupun dia ada satu kisah pelik, satu kisah luar biasa, tetapi jauh daripada itu, dia bukanlah satu-satunya kisah luar biasa yang ada dalam Quran. Banyak lagi. Quran ni kita tidak kata Quran ni buku cerita. Dah. Quran ni bukannya kisah-kisah khayalan. Tetapi Quran juga banyak bercerita tentang kisah. Hingga kan dalam Quran ada surah nama surah Al-Qasas. Surah cerita-cerita. Quran banyak cerita-cerita aneh, luar biasa dan pelik-pelik. Tapi apa yang berbeza dengan kisah Isra' wal Mi'raj? Banyak cerita pelik dalam Quran. Apa contoh? Dalam kitab Fadailul Khamsah min Sahih Sittah ada disebutkan satu rakaman dialog antara para sahabat dahulu. Mereka telah saling bertanya sesama sendiri beberapa soalan. Diceritakan satu hari ada seorang Yahudi. Dia datang jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mesti Umar jadi khalifah. Nabi dah wafat lama lah. Dia datang jumpa dengan Umar. Dia kata, Umar, aku ni ketua kampung orang Yahudi, pengurusi JKK. Aku ketua kampung. Kalau aku masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata, boleh masuk Islam. Tak boleh gitu. Ada syarat. Apa dia syarat? Gini, aku tanya mu beberapa soalan. Kalau mu boleh jawab, clear, aku masuk Islam. Umar kata, beres, tanya lah. Yahudi tu tanya hak pertama, wahai Umar, apakah kubur yang bergerak
kubur hok berjalan bersama penghuni dia. Kubur biasa tak gerak. Kubur tak. Tapi dia kata ada tak kubur hok gerak. Kalau kita jeng kok tuan-tuan nak jawab. Tapi Umar Al-Khattab ni bukan calon-calon orang. Sebab Nabi pun pernah sebut, Umar, kalau ada Nabi lepas aku, mu lah. Ujung lepas aku tak ada Nabi. Mu je sesuai jadi Nabi. Jadi kata Umar, hak tu mudah saja. Kubur hak gerak sama penghuninya ikan hut yang telah menelan Nabi Yunus anak kepada Mata ataupun Jonah dalam bahasa orang eskatologi lain. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهم مليم. Ingatlah ketika Yunus lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian dia diundi sebagai orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar. Surah As-Saffat ayat 139 sampai 142. Kejut Yahudi. Ya tak ya juga. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Dan ikan itu adalah kubur yang berjalan bersama penghuni. Cerita ni cerita dalam Quran. Cerita dalam Quran. Pelik tak pelik? Pelik. Siapa dia pernah duduk dalam perut ikan? Nabi Yunus orang dia. Kenapa Nabi Yunus kena telan dengan ikan? Dia panjang cerita. Ceritanya ni bukan nak memburuk Nabi Yunus. Tak. Iktibar untuk kita. Masalah dia, Nabi Yunus ni dia merajuk. Merajuk dengan penduduk kampung. Ceritanya Nabi Yunus ni dulu, dia duduk di Nineveh, di Iraq sekarang ini. Dia berdakwah di Nineveh selama 30 tahun. Berdakwah. Serupa dia ngajar, buat kelas macam-macam. Tapi dia ngajar tu pengikut dia 2 orang. Rubil dengan Tanuh. Bayangkanlah tuan-tuan, 30 tahun ngajar, anak murid 2 orang. Kalau kita tak berhenti dah ngajar. Nak ngajar apa orang hak sama? 30 tahun. Sekarang penceramah, kalau orang mari tak ramai, dia tak ceramah dah. Setakat tara ni, so panggil saya. Buka YouTube sudah. Ada pasien gitu. Ada jenis nak mula live, lagi tak 100 orang live, lagi tu tak mula ada. Ada, nak ramai. Nabi Yunus 30 tahun ngajar 2 orang. 2 orang. Tapi lama kelamaan dia puas. Akhirnya dia kata pada Rubil dan juga Tanuh, aku ni lama dah ngajar apa semua. Aku ingat aku nak mengembara sekejap. Sebenarnya dia dah berasa penat. Dalam hati dia agak buat apalah, ada ni tak ajak anak dia ke, jiran dia ke, bawa lah sikit. Bukan orang sama. Tuan-tuan cari penceramah ngajar di masjid. Kalau penceramah tu sanggup ngajar orang yang sama, 2 orang, 10 tahun. Saya ingat orang pun tak sanggup. Akhirnya dia tak sanggup, dia pergilah nak naik kapal. Akhirnya dia pendekkan cerita, jatuh dalam laut, telan dia ikan. Itu sebenarnya suatu bentuk pengajaran untuk Nabi Yunus. Hak tu dia bacaan taubat Nabi Yunus itu. Jadi, iktibar untuk kita hak mengajar masjid surah ni, ceramah, ngajar kitab apa semua, ajar je lah. Tak kira berapa orang. Tak kira lah berapa orang. Kadang kita ngajar tak ada orang. Seorang 2. Hak muka tulis JK tak mari. Orang sama ya. Dalam hati tu ada terdetik. Oh kalau ceramah KF penyamah mana. Oh mari penuh bawah. Panggil polis, panggil rela. Tapi aku ngajar tak ada orang. Bila panggil ceramah masuk TV, ramai mari. Tapi aku masuk CCTV je ni tak ada orang nak mari. Jangan mengajuk. Jangan mengajuk. Teruskan saja. Kerja kita bukan ramai sikit. Bukan kerja kita. Kadang Facebook ke apa buat live serupa ni kadang-kadang. Walaupun ceramah soho penuh 1,000 2,000 view mata. Kita 2. Hak tukar like isteri kita, anak kita. Memang kita akan kecewa, tapi jangan. Penceramah tak boleh merajuk. Belajar kisah Nabi Yunus.
Dia kecil hati dengan rakyat dia, dengan umat dia, telan dia ikan. Maka penceramah, kalau kuat merajuk, sikit-sikit kecil hati, Nabi Yunus jatuh laut, telan dia ikan hut. Penceramah jatuh sungai, telan dia ikan pating, padam muka. Kuat sangat merajuk. Ramailah ni penceramah kuat merajuk. Susah kita. Sensitif sangat. Ada penceramah ni cerita anak beranak, tak sebut nama, dia tak kira ngumpat. Ngajar. Macam kita masjid ni, bila masuk waktu isyak, azan, kena berhenti. Sekejap je, azan sekejap. Sebab ada orang tengah nunggu ke azan. Lagipun ni syiar, kampung kita barakah. Syaitan lari terkentut-kentut apabila azan berkumandang. Jadi, berilah laluan sekejap pada azan isyak. Lepas tu kan sambunglah pula azan beberapa minit ya. Jadi sedang dia mengajar, orang macam KL, mari kampung. Mari bila hantar surat saman. Macam suruh berhenti azan sekejap. Lepas tu setengah masjid letak dah notis terus tampal di meja ni. Kepada penceramah, sila berhenti. Ketika bunyi, dia suruh berhenti. Ada apa? Hak ada notis, hak tak ada notis, bila hantar? Hantar kertas. Dia berkata, nak berhenti azan ni? Tak mahu Ustaz kita berhenti azan. Mari jauh-jauh ni. Tak payahlah azan malam ni. Akhirnya dia merajuk, tutup kitab balik. Hak ni pasal yang kena telan dengan ikan esok ni. Azan je pun. Kalau dah tahu hati tisu jangan jadi penceramah. Penceramah ni hati kena kuat, kental. Ada orang, tak ada orang, kena hina, program batal, kena kuat. Tak kuat jangan jadi penceramah. Jual hapang balik ke burger ke apa ke. Hak benda-benda hak tak main dengan orang ramai sangat. Nah, cerita Nabi Yunus ni panjang lah kalau tuan-tuan nak baca. Ni bukan cerita rekaan, cerita dalam Quran. Dalam Quran ada 16 ayat cerita tentang Nabi Yunus. Surah Yunus 98 ada cerita pasal ikan tu. Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Bila sebut cerita Nabi Yunus, saya ingat cerita Nabi ketika pergi Taif. Hari ni jemaah Malaysia ramai dah kenal Taif. Dulu orang Malaysia tak kenal Taif. Taif ni cerita je. Tapi sekarang pakej Arab Saudi ni dia dah pelancongan kuat juga. Jadi dah boleh pergi Taif lah kita ni. Amal ke Taif, ada orang naik kereta kabel, ada orang naik bas, ada macam-macam. Jadi Taif ni tempat sejuk, tempat Nabi berdakwah. Tapi Taif juga adalah lambang kesedihan kerana di situlah Nabi kita penuh dihina oleh orang-orang di Taif. Kata para ulama, lamma adza sufaha'i Taif nabiyina, ketika Nabi kita dihina oleh orang-orang Taif, awa ila syajarati inab yunaji rabbuhu fi dhilliha fa aqbala addas khadimul bustan yaqiful inam. Kata ulama, ketika Nabi dalam keadaan sedih turun daripada Bukit Taif, Nabi singgah berehat di sebuah kebun anggur. Yang mana kebun itu dimiliki oleh dua beradik, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Sedang Nabi duduk, datanglah satu orang pekerja kebun, nama dia Addas. Addas, dia nampak Nabi berdua duduk dalam keadaan ada darah apa, ialah baling dia orang macam-macam, najis apa semua. Addas ni berlari pergi ke tuan dia, Utbah dan juga Syaibah. Dia pun mengadu, ni pekerja kebun lah. Dia pun mengadu, tuan, sana kebun ada orang, 2 orang. Dia ada darah, ini nangis lagi. Dia bila kerja kebun cakap macam Mangla lah kau cakap. Dia ada sakit tuan, apa macam? Tuan dia orang baik. Mau ambil ni, bawakan dia sebekah anggur. Bikitfi inab, bagikan dia sebekah anggur. Addas pun bawalah anggur ni kepada Nabi. Nabi pun terkejutlah orang ra'i dia, mana walaupun ingatkan semua orang Taif ni gitu perangai tak molek, kali ada orang ra'i dia. Falamma wada'a Rasulullah SAW fihi yadahu qala bismillah. Nabi ketika dia diletakkan, dia mengambil buah anggur, dia letak di bibir dia sebelum makan, Nabi telah menyebut bismillah.
Bila Nabi sebut bismillah, qala Addas. Addas ketika itu terperanjat. Wallahi, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlal hadhil bilad. Demi Allah, ini macam punya cakap, sini orang tak ada cakap. Saya sini lama duduk, ini bismillah, satu kali saya baru dengar. Encik mana punya orang? Dia tanya pada Nabi kita. Adas ni, dia boleh tanya. Maknanya dia lama duduk di Taif. Dia kata, aku tak pernah dengar orang nak suat sebut bismillah. Mu ni siapa dia? Nabi tengok, ini soalan cerdik ni. Nabi pun rasa happy balik. Kita dah down. Lepas tu, tiba ada orang macam nampak cerdik. Qala Rasul wa min ahli ail biladi anta min ail bilad wa madinuka. Maaf, saya tanya, awak orang mana? Nabi tanya pula kepada Adas, awak orang mana? Nama siapa? Agama apa? Kata lelaki yang nama Adas tu, ana Nasrani wa ana rajulun min ahli Ninawai. Kata dia, nama saya Adas. Saya orang Nasrani, saya orang Kristian, tuan. Saya asal daripada Ninawai. Nineveh di Mosul, Iraq. Bila dia sebut Ninawai, Nabi kata, Ninawai min qaryatir rajulus salih Yunus bin Matta. Dia kata, mu orang Ninawai, sekampung dengan Nabi Yunus bin Matta. Akhirnya si Adas pegang pula Nabi. Wa ma yudrika Yunus bin Matta. Dia pegang pula. Mana encik kenal itu orang? Sini orang tak ada kenal. Dia jauh punya orang. Macam mana encik boleh kenal? Encik siapa? Dia lagi pelik lagi. Maknanya Nabi boleh sebut nama orang kampung dia. Zaman itu mana ada Google, mana ada internet. Tak ada. Cuba kita lah, tuan-tuan asal dari Bukit Payung, pergi ke Amerika mana-mana. Sekali Mak Saleh mana tanya, where are you from, sir? I'm from Malaysia. Which part of Malaysia? I'm from Terengganu. Terengganu, where's part of Terengganu? I'm in Marang. Which part of Marang? In Bukit Payung. Which part of Bukit Payung? No. Dia tanya pula orang Tok Haji duduk sini, Haji. Kita akan jadi pelik. Mari mana Mak Saleh ni tahu kampung aku. Kalau setakat tahu Malaysia, tahan lagi. Nabi bersebut, awak sekampung dengan Yunus bin Matta. Cik tahu mana Yunus bin Matta? Kata Nabi, zaka akhi, kana nabiyan wa ana nabi. Itu Yunus, dia Nabi. Kami saudaralah. Saya pun Nabi juga. Barulah Nabi masuk jarum. Dia memang Nabi tak nipu. Semua Nabi adalah bersaudara. Sebab majoriti Nabi-Nabi ni semuanya asal daripada susu galuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni dia ada dua anak putera. Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq, Jurai ni banyak keturunan jadi Nabi. Ishaq dikurniakan putera bernama Nabi Yaqub. Yaqub ada 12 orang anak. Salah seorang anaknya nama Yusuf. Nabi yang lain daripada keturunan Ibrahim dari jalur Ishaq adalah Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalatu wassalam. Dan daripada jurai ataupun silah Nabi Ismail, iaitu anak pada Nabi Ibrahim, yang inilah menurunkan seorang juga lagi Rasul. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak menipu. Dia kata saudara saya tu, cuma saudara moyang lain. Gitu. Maka Adas bila tahu yang datang ni Nabi, fa'akabba Adasu ala Rasulillah yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamai. Dia cium kepala Nabi. Dia cium tangan Nabi. Ini Nabi kau, Masya Allah, ini Nabi orang baik, apa semua. Dan dia pun mengisytiharkan masuk Islam. Jadilah dia orang yang menyambut surah dakwah Nabi di Taif. Ini riwayat daripada Imam Baihaqi. Itu kalau kita pergi ke Taif, di Taif ni kalau mungkin ada orang balik Mekah ataupun yang nak berangkat pergi ke Mekah, fikir pergi Taif, nombor 1 Masjid Ibn Abbas, orang biasa pergi. Lepas tu kalau balik tu orang akan lalu saja di Masjid Adas. Masjid Adas masjid lama. Dia ada masjid. Dan masjid itu adalah tempat lokasi Nabi bertemu dengan Adas. Kekal nama tempat tu Masjid Adas. Tak ramai orang singgah lah. Sebab biasa jemaah kalau pergi ke
Taif ni banyak pergi berhibur, banyak saya tengok. Naik roller coaster, main beli minyak wangi, beli buah, benda gitu sajalah. Kita kenang peristiwa Adas itu. Satu peristiwa yang sangat memberi kegembiraan pada Nabi SAW. Balik mula pada cerita Omar tadi. Bukan lari cerita sampai ke Mekah apa semua. Jadi bila Yahudi itu tanya kepada Omar, apakah kubur yang bergerak bersama penghuni dia? Ikan hak telan Nabi Yunus. Yahudi pun kata, okey. Soalan kedua tuan, nak tanya. Apakah makhluk yang memberi peringatan kepada bangsa dia, kaum dia, tapi makhluk tu bukan manusia dan bukan juga jin? Biasa kita kalau ceramah, manusia lah. Ceramah pada manusia. Jin pun ada penceramah jin juga. Ada penceramah macam jin. Ada juga jin macam penceramah pun ramai juga. Artinya, ada bangsanya. Tapi apakah makhluk yang bukan jin, bukan manusia, tapi kerjanya beri peringatan kepada bangsa dia? Kalau kita lama kot lah mikir baru jumpa jawapan. Tapi Omar ni cerdik. Oh, itu adalah semut di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Allah Ta'ala rekodkan, maka apabila Nabi Sulaiman sampai ke kawasan Wadi Namlin, satu lembah semut. Mana itu koloni semut lah. Ketika itu Nabi Sulaiman ni dia kelebihan, dia boleh faham bahasa binatang. Bayangkan bahasa semut dia faham. Kalau faham bahasa kucing, tahan lagi. Kita pun reti bahasa kucing. Miau. Laparlah tu. Kita faham. Miau. Kita, walaupun kita reka-reka je, tapi kadang betul kok tekaan tu. Tapi Nabi Sulaiman punya terror semut pun dia boleh faham. Kita, suara semut tak pernah dengar. Oh, semut ada suara. Nabi Sulaiman punya terror. Nabi Sulaiman dengar semut tu, yang merupakan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, qalat namlatun ya ayuhan namlu. Namlah. Namlah ni maknanya semut. Bahasa Arab kan termarbutah, tandanya perempuan. Rupanya semut ni, satu lembah semut, ketua dia semut betina. Semut betina. Namlah. Hebat semut. Takut dengan semut betina. Jadi semut betina ni dia menitahkan kepada semua semut. Ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai semua semut-semut, masuklah semula ke dalam sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Nanti kalau mu berbaris keluar, kita akan dilenyek oleh kenderaan Nabi Sulaiman. Wahum la yash'urun. Kita ni kecil, dia bukannya ingat kita. Kan kita kena lenyek dengan tayar kuda dia apa semua. Jadi semut penyet pula dah. Orang biasa ayam penyet, ni semut penyet. Surah An-Naml ayat 18. Ketika semut ni bertitah kepada rakyat dia, Nabi Sulaiman dengar. Maka kata Nabi Sulaiman, wahai driver, berhenti sekarang. Driver terkejut lah. Terus tarik handbrake. Rider gini motor. Wah, 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 wah. Buat apa berhenti? Tuanku titah. Aku nak buat macam mana? Cek. Apa ada masalah? Takut nak berhenti, nak beli air tebu tepi jalan. Kadang ada jenis VIP ni buat pelik-pelik. Tengah jalan berhenti beli goreng pisang. Melompat rider dengan ETK. Tanya, ampun tuanku, ngapa kita berhenti? Tak ada benda pun sini. Semut nak melantar. Benar. Semut, bunga ke gajah. Kalau gajah lentah, sabar berhenti. Tapi di situ Allah Ta'ala dia nak tunjukkan, Nabi Sulaiman ni kalau kita lah jadi pemerintah, pemimpin, jadi raja, jadi yang berhormat, jadi menteri apa saja, Nabi Sulaiman ni walaupun duduk puncak paling tinggi kuasa, dia boleh alih istana pergi kampung dia. Istana orang angkat kampung, punya terror, kontraktor dia. Dia boleh jalan atas angin, boleh cakap dengan haiwan, tapi dia tak pernah sombong. Dia boleh dengar keluhan rakyat dia paling kecil.
Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan ke situ. Pemimpin, awak jangan dengar cakap orang besar je. Macam Nabi Sulaiman, jangan dengar cakap gajah, kerbau. Hak tu memang mendengar. Tapi biar semut pun dengar kau. Kalau satu hari esok takdir kita jadi pemimpin, jangan dengar cakap orang besar-besar ni. Pegawai-pegawai tinggi kerajaan, oh yes, yang malam bagi petang ni. Kena dengar hak bawah. Hak orang tengah susah. Denyut nadi rakyat. Sebab kita duduk atas, orang bagi laporan, semua nombor comel. Oh, kadar pengangguran kita sudah semakin kurang. Oh, kadar kita makin bagus. Nombor ni permainan. Pergi ke bawah. Pengangguran macam mana, orang tak makan berapa orang. Orang mampu makan kedai berapa orang gini. Baru kita tahu denyut nadi. Jadi Nabi Sulaiman itu simbolik mendengar denyut nadi rakyat paling kecil. Semut. Tapi Nabi Sulaiman ni hebat lah. Kalau dia boleh berhenti sebab semut nak lalu, tu kita hormat. Bukan senang. Tuan-tuan, macam kita konvoi ataupun entourage ni, dia ada SOP. STGO 2003. Special Types General Order. Dia kalau rombongan rasmi, sekali tekan minyak, tak boleh berhenti. Itu protokol. Dan bila dia berjalan, dia ada sistem, dia ada susunan. Dia ada kereta lead, ada rider, ada kereta prestige, ada backup, ada sweep. Sweep minyak, sapu bagi jalan kosong dulu. Orang ni follow. Ada SOP, bukannya gerak saja tu. Ada kaedah dia. Dan antara yang tak boleh buat adalah berhenti. Tapi Nabi Sulaiman ni, dia telah menunjukkan satu benda hak di luar pada protokol. Boleh berhenti. Dan sekarang ni pun kita tengok para pemimpin kita termasuk istana pun dah ada dah. Style Nabi Sulaiman ni ada dah. Kalau dulu, kalau istana jalan, terus berhenti. Tak berhenti-berhenti, lalu. Sekarang ni ada setengah istana, berhenti juga. Layan rakyat, tanya. Macam Tuanku Sultan Pahang, Tuanku Agong kita sekarang, dia berhenti, suka berhenti. Rider standby. Terutama kalau melibat aksiden. Aksiden dia berhenti. Aksiden dia berhenti. Tengok orang baring apa semua. Sampai masa tu di Kuala Lumpur, masa Istana Negara, setiap hari Rabu, Tuanku akan ke Putrajaya, ke Istana Melawati Putrajaya untuk menerima menghadap Perdana Menteri. Sebab sebelum surat kabinet, lapor kepada Tuanku Agong dulu. Jadi, masa tu zaman Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri, sebab Tuanku menghormati usia yang lebih tua pada dia, dia pergi ke Putrajaya. Macam sekarang ni, Perdana Menteri pergi ke Istana Negara lah. Jadi pergi ke Putrajaya. Tiap hari Rabu, bila Tuanku pergi, kalau dalam perjalanan tu, jalan duta, jalan apa, ada aksiden, Tuanku berhenti. Dan orang KL tak biasa dengan budaya itu. Macam kita duduk negeri, biasa dah. Raja berhenti, tanya beli kerupuk, biasa. Orang KL pelik. Agung berhenti. Orang aksiden, Tuanku berhenti. Masuk surat khabar apa semua. Tapi orang kita jadi tertanya-tanyanya, tiap-tiap hari Rabu pula ada orang aksiden. Mungkin sengaja. Wallah, bukan kita nuduh dak. Takut. Cepat Tuanku. Kata Wallahualam. Dia prihatin. Mungkin rakyat suka. Dia rasa dikasihi, dihargai. Jadi pelajaran Nabi Sulaiman ni banyak. Banyak. Tak kita pun kalau jadi orang besar tak? Tengah jalan. Bukalah tingkap sikit, babai. Orang, dia babai kita. Suka. Suka. Orang tu ingat semua cerita kanak cucu. Dia tanya saya asal mana. Padahal standard je borok tu. Asal mana? Dah makan ke belum? Suka kat dia. Itu yang Nabi Sulaiman yang ditanya oleh Yahudi tu tadi. Yang ketiga, Yahudi tu tanya, wahai Omar, aku nak tanya kamu. Ini soalan paling susah sekali. Ambil soalan ni. Apakah 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak dia? Hak ni susah sikit. Kalau tuan-tuan nak mikir sekejap, apakah makhluk yang tidak lahir dari mak dia? Orang yang banyak guna otak kanan, dia akan jawab Nabi Isa. Isa ada mak. Dia tak ada ayah je. Apakah makhluk yang tidak lahir daripada mak dia? Jadi ketika itu, Umar Al-Khattab lantas mengatakan, ini soalan panjang. Saya boleh jawab. Saya ada kerja. Boleh tak saya minta pembantu saya tolong jawab? Umar kata gitu. Siapakah pembantu yang dimaksudkan? Yang ini saya akan terangkan kemudian. Sebab saya ingat kita Tuan Husin nak beri laluan juga. Ke tak azan sini?
Azhar, jadi kita beri laluan sekejap pada azan klik-klik lah tu. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Siapakah orang yang menjawab soalan ini? Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung sedikit lagi ceramah kita berkenaan kisah-kisah pelik yang ada dalam Quran. Isra Mi'raj ni salah satu je. Salah satu je. Cerita tentang Nabi Yunus ditelan ikan tu pelik. Cerita tentang semut zaman Nabi Salman boleh bercakap, itu pelik. Dan mari pula soalan lagi pada Yahudi ni tanya, wahai Umar, apakah 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak dia? Kata Umar Al-Khattab, aku ada kerja nak jawab panjang. Aku minta pembantu aku akan tolong jawab. Lalu disebutkan dalam kitab, Sa'ad bin Abi Waqqas berlari ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ni sepupu Nabi. Ali pun, apa hal? Umar panggil, ada hal mustahak. Ali pergi. Bila Ali pergi, Ali tengok di pejabat ada orang Yahudi, ada pengikut dia apa semua. Umar kata, wahai Ali, bagi pihak khalifah tolong jawab soalan pakcik ni. Aku ada kerja lain. Beres. Ya pakcik nak tanya apa? Wahai Ali, apa 5 makhluk yang tidak lahir daripada maknya? Kata Ali, mudah sangat. Kejut Yahudi tu. Berapa mudah? Ha, 5 tu ada dalam Quran. Lagi terkejut dia. Dalam Quran? Ha. Pertama kata Ali, makhluk yang tidak lahir pada maknya Nabi Adam AS. Adam tak ada mak, tak ada ayah. Adam proses penciptaannya banyaklah dalam Quran. Tuan-tuan balik boleh baca lah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Surah Yusuf ayat 28 sampai 29. Dan banyak lagi ayat lain. Yang kedua kata Ali, makhluk yang tidak lahir dari maknya adalah Hawa, pasangan kepada Adam. Yang ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat pertama secara eksplisit. Dan disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 189. Dan Siti Hawa ni lahir ketika Nabi Adam berusia 130 tahun. Adam ni, dia dah duduk dalam syurga masa tu 130 tahun. Dan Nabi Adam wafat umur 930 tahun. Dia Nabi Adam masa tu, ya, kisah Nabi Adam ni tidaklah jelas. Sebab agama lain pun percaya juga kepada Adam and Eve. Jadi dia punya riwayat Israiliyat terlalu banyak. Dan kita tidaklah berhajat nak bahas. Tapi Israiliyat ni, dengar boleh, tak dengar boleh, percaya boleh, tak percaya boleh. Sebab dia adalah benda hampir sama dengan eskatologi Muslim. Tapi diceritakan Nabi Adam ini duduk dalam surga beratus tahun, kepuasan. Kulu kile berkawat. Pada segala nikmat ada. Nasi ayam ada, semua ada. Minta dapat. Tapi rupanya bila tak ada pasangan, termenung juga. Dia jadi puas. Ada mula tak kena. Oh tu jangan hidup seorang. Hidup kena campur masyarakat. Ada orang boleh duduk rumah tak keluar-keluar, tak campur masyarakat. Pelik gitu. Nabi Adam puas. Kulu kile. Allah maha memahami. Jadi Allah jadikan kepada Nabi Adam satu makhluk serupa dengan dia tapi jantina berbeza. Yang dilahirkan daripada tulang rusuk. Ini sabit dengan hadis Bukhari Muslim. Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wa fi riwayatin al mar'atu qad dila'in. Nabi kata, nasihatlah isterimu, anak-anak perempuanmu, adik-adik perempuan, kakak-kakakmu dengan nasihat cara paling baik. Jangan kasar-kasar. Sebab wanita itu diciptakan dari dila', tulang rusuk. Nabi sebut. Dalam riwayat yang lain, wanita itu seperti tulang rusuk. Innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita dibuat daripada tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin.
Dia tidak boleh luruh di satu jalan, kata Nabi, orang puan ni. Iza aqamtaha kasartaha. Tegur dia, tapi jangan kerah. Iza aqamtaha kasartaha. Mu kerah, dia patah. Tapi kalau mu tak cara biar saja, dia akan bengkok sampai bila-bila. Kan simbolik Nabi punya ayat dalam hadis riwayat Muslim, cara kita dengan orang perempuan. Dengan isteri lah contoh. Kena nasihat, ada benda amalan dia tak sesuai di mata kita. Sebab kalau kita tak tegur, dia akan bengkok. Bengkok seumur. Contoh dia kuat membeli. Kuatlah membeli. Online saja tuan-tuan. JNT hari-hari mari rumah. Rasa nak bagi minum sirap dah ke budak tu. Hari-hari mari. Pep. Kita kena tegur. Kata, awak ni banyak dah beli ni. Beli hari ni kotak lain. Esok kotak lain lagi. Lepas tu dah beli nak buka kotak tu buat live lagi. Unboxing macam-macam. Kena tegur. Tapi tak berani. Kalau tak berani, dia akan bengkok gitu sama. Bukan sekadar bengkok dengan duit-duit kita. Bengkok sekali. Bengkok ni. Sebab apa duit aku kurang-kurang. Bengkok lah. Mu tak tegur. Tapi, iza aqamta kasarta. Kalau mu terlalu kerah, dia akan patah. Jadi, Sabit mengatakan, Nabi Adam, dari rusuk kanan dia lah kejadian. Rusuk kiri dia lah kejadian Siti Hawa. Dalam riwayat Israeliat sebut, Nabi Adam guling atas katil. Musik. Tak boleh tidur. Tak ada orang sebelah. Musik. Pusing. Ada orang. Dia pelik. Siapa dia ni? Yang itulah rusuk dia. Dia pucet. Belek sesa. Apa tak ikut spek jaket Ni spek lain ni. Design baru. Tak serupa aku. Pasangan dia. Barulah ceria Nabi Adam. Sengih jalan dalam surga. Dah ada member. Dan riwayat Israeliat tak nak sabit mana. Wallahualam cerita. Jadi Siti Hawa tak ada mak ayah. Dia jadi pada tulang rusuk Nabi Adam. Lepas tu bagi kita orang Melayu, kalau orang lelaki takut bini, kita kenal. Daripada mana? Kalau dia berjalan atau bergambar dengan isterinya, mana kedudukan isteri dia? Lepas tu kita orang Melayu mata tajam. Kita tengok tahu, takut bini ni. Orang lelaki mesti di sebelah sini, perempuan sini. Macam kita bersanding lah. Kena simbolkan dia, mu tulang rusuk aku. Susah rusuk kiri. Jadi kita kalau pukul gambar, dia kena duduk belah sini. Ini kepercayaan. Tapi ada munasabah juga. Tuan-tuan cek gambar-gambar orang, hak gambar lelaki duduk sini, isteri duduk sini. Kebanyakannya takut bini, tuan-tuan. Ini takut bini. Orang tak takut bini lain. Gini, ambil gambar. Ini contoh marah pula orang puan. Jadi itu hak kedua, makhluk yang tidak lahir daripada mak dia. Yang ketiga, makhluk yang tidak lahir daripada mak dia, kata Sayyidina Ali, unta putih zaman Nabi Saleh. Mungkin ada pertama kali dengar malam ni. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud ni, dia dakwah dan diberi satu tanggungjawab amanah. Allah Ta'ala suruh mereka jaga seekor unta. Unta ni dia keluar daripada celah-celah batu. Dan unta ni daripada surga. Unta putih. Maka bila dah sampai ke kampung kaum Nabi Samud ni, kaum Samud ni, Nabi Saleh pun pesan pada kaum dia, ni amanah Allah suruh jaga. Jangan buat pelik-pelik dengan unta ni. Jaga molek-molek. Apa kita makan, dia makan. Orang kampung setujulah. Tapi lama-lama orang kampung degil, tak ikut ajaran Nabi Saleh. Akhirnya mereka sembelih unta tu buat kenduri. Allah Ta'ala murka, turunkan bala untuk kaum Samud. Dan cerita ni ada dalam Quran. Cerita Nabi Saleh ada 72 ayat dalam 11 surah. Tuan-tuan boleh mulakan dengan membaca surah Al-A'raf ayat 73-79, surah Hud ayat 61-68 dan surah Al-Qamar ayat 23-32. Cerita Nabi Saleh. Dan itu cerita Quran. Unta itu tak ada mak ayah. Dia jadi ping begitu saja. Tak ada asal usul. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, makhluk yang tidak lahir daripada maknya, yang disebutkan dalam Quran adalah ular yang terjadi dari tongkat Nabi Musa. Waktu cerita Quran. Nabi Musa, wa an alqi asaka, campak tongkatmu wahai Musa. Dan tongkat dia jadi ular. Zah, ular.
Cerita Nabi Musa banyak. Ni 136 kali diulang dalam Quran. Kalau cerita tongkat jadi ular adalah Al-Qasas ayat 31. Cerita masyhur. Masyhur cerita ini. Dan ular itu bukan ada mak ayah daripada mana ular hak lain. Tak. Dia daripada tongkat Nabi Musa. Mukjizat. Tapi itulah makhluk yang tidak ada mak ayah. Yang kelima, kata ahli, makhluk yang tidak lahir daripada mak dia adalah, hak ni paling popular dan famous sekali. Apakah dia? Kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim AS. Ini cerita tiap-tiap raya haji kita dengar cerita ini. Allah rekodkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya dan melalui mimpi saja. Mana tak ikut SOP biasa. Biasa watikah, lantikan, arahan, perintah ada surat resmi dibawa oleh Jibril. Tapi kali ni pakai JNT. Pakai poh laju. Tak ada surat cok leleng, tak ada. Dapat menerusi mimpi. Tapi Nabi Ibrahim ni dia jenis taat kepada bos. Never say no. Sembelih anak. Bereh boh. Dia bereh. Never say no. Lepas itu Nabi Ibrahim ni kedudukan dia tinggi. Kalau tidak, takkan kita selawat pada dia dalam semayang. Sunat hukumnya, lepas selawat pada Nabi kita, selawat pada Nabi Ibrahim. Siapa yang suruh? Bukan jabatan agama. Nabi suruh. Kenapa Nabi suruh? Ini Ibrahim, dia ikon para Nabi. Dia tak pernah berkata tidak, apa juga arahan. Sampaikan dia bersunat pun dia orang pertama bersunat. Ketika dia bersunat dalam hadis Bukhari, Nabi cerita pada Abu Hurairah. Dulu kata Nabi, Ibrahim dulu bersunat, umurnya 80 tahun. Dia dapat arahan bersunat daripada Allah umur 80. Sepatutnya dia boleh buat surat mohon pengecualian atas sebab warga emas. Boleh. 80. Kalau kita 80 bukannya pakai pun tuan-tuan. Hiasan banyak. Ni contoh bukan sini orang tempat lain. Banyak ayat. Dia pun lupa ada benda tu agak orang dah 80. Banyak lupa. Boleh je minta pelepasan warga emas. Tapi Nabi Ibrahim ni, dia yes, bos. Sunat Ibrahim. Beres boh. Abu Hurairah tanya, zaman tu dia sunat pakai apa? Kata Nabi, waqtatana bil qadumi. Nabi cerita. Nabi Ibrahim sunat seorang pakai kapok. Sakit perit. Lepas itu tuan-tuan dengar pun ngeri. Allah pakai kapok. Lepas itu hak dia sembelih anak tu perit dah bagi dia. Tapi hak dia sembelih hak dia tu lagi perit. Lagi perit. Tapi dia tak pernah berkata tidak. Perih boh. Ibrahim pula macam panggil saudara kita pula. Wahai Ibrahim, bina Kaabah. Perih boh. Dia bukan engineer pun. Arkitek bukan, engineer pun bukan. Hak tu sengit-sengit begini. Terpaksa naik eskalator, turun naik tu. Makam Ibrahim dan bagian lagi. Wahai Ibrahim, seru satu dunia. Mari buat haji. Perih boh. Macam mana nak buat? Panjat Jabal Qubais. Oi manusia, jerit ya. Dia tak ada tanya, nak panggil macam mana tengah padang pasir. Orang pun tak ada. Dia never say no. Ni Nabi Ibrahim. Baik, sembelih anak. Baik apa? Pada kahwin lama, payah anak. Belajarlah kisah Nabi Ibrahim. Iktibar. Secara keseluruhan, kisah Nabi Ibrahim dalam Quran ada 186 ayat dalam 25 surah. Antara yang terbanyak. Dan cerita Nabi Ibrahim, Allah rekod daripada dia muda. Dia muda, cerita dia dengan ayah dia, cerita dengan bahala pun kan. Dia agak komprehensif juga cerita Nabi Ibrahim. Jadi balik kepada Ali tadi. Ali kata, Pakcik awak nak 5 je kan? Aku beri 5 je lah. Awak nak banyak lagi, aku beri banyak lagi. Punya banyak cerita pelik dalam Quran. Yahudi ni tak puas hati. Ali kata, aku dah jawab ni, masuklah Islam deras sikit. Berapa banyak soalan mu nak tanya? Gini Ali, tak ada. Soalan Allah ni tadi bukan untuk awak. Soalan tu untuk bos awak. Awak ni tolong jawab je. Boleh tak untuk adik? Saya tanya soalan direct untuk awak. Tadi soalan bos awak. Ali pun tengok Yahudi nak main lagi ni. Tak apa lah. Tanyalah Pak Cik nak tanya apa. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Gini Ali. Ceritakan pada aku kisah 6 orang pemuda
yang tidur selama 309 tahun. Ali gelak. Ali gelak. Tak payah tanya aku, tanya budak kafar boleh jawab. Tuan-tuan boleh jawab. Ashabul Kahfi. Ceritakan aku pemuda yang tidur selama 309 tahun. Al-Quran, dia tak sebut berapa orang. Yahudi dia ada orang. 6 orang, 7 orang. Ada berbagai riwayat yang berbeza. Sebab kalau kita rujuk dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-22. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Tuhanmu tidak menyebut berapa jumlahnya. Tetapi pengetahuan tentang berapa jumlah pemuda itu ada pada orang tapi tak ramai, kata Allah Ta'ala. Dia tak sebut 6 orang, 7 orang, berapa tahun, berapa ratus tahun. Tak disebutkan secara detail. Tapi ada orang yang Allah kurniakan ilmu-ilmu, Allah lah kajian dia, kesegigihan dia. Dia boleh sebutlah 6 orang ke 7 orang pemuda. Jadi Ali kata, ginilah Pak Cik. Kalau sekadar nak tanya pemuda tidur beratus tahun tu, ada satu surah nama surah Al-Kahfi. Saya boleh cerita ke Pak Cik, surah ni turun bila, Nabi tengah buat apa masa tu, Nabi tengah berdiri ke baring ke duduk ke nerak ke tengah berjalan ke, masa tu sejuk ke panas ke, malam ke siang, saya tahu semua sebab nuzul dia. Surah tu turun saya ada. Pak Cik nak tahu perspektif mana? Oh, Ali boleh tanya pula. Orang nak viva ke dia, dia viva pula ke orang tu. Kata Pak Cik Yahudi, aku tak ambuh maklumat hak dari Islam. Aku nak tahu di mana cerita tu berlaku. Sebab dia tahu dalam Quran tak sebut di mana. Kalau betul Muhammad tu Nabi, mesti dia tahu cerita tu berlaku di mana. Aku nak tahu apa nama raja dia. Dalam Quran tak sebut nama raja. Ali berkata, Pak Cik, kalau nak tanya seteperinci, sedetail itu, ni cerita panjang Pak Cik. Gini, saya ni tak boleh nak buat lebih-lebih buat rumah orang. Sebab nak jawab panjang ni, kena buat air, kopi, benda patut ni. Lama goreng kepuk sikit ke. Memang panjang jawapan. Apa bantu orang kata, beres. Kita buatlah kepuk, orang pisang, cheese ke apa patut. Mana jamu lah. Memang panjang jawapan dia. Ali pun kata, dan ini dijadikan sebagai rujukan dalam tafsir ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Memang ada kisah, dialog antara Ali dengan Yahudi. Tuan-tuan cari kitab Qisasul Anbiya. Muka surat 566. Ada cerita dialog Ali. Ali kata, kisah ini, kekasihku Muhammad pernah bercerita. Kisah ini berlaku di kota Ephesus ataupun Tarsus yang terletak di Turki. Sebuah negara di bawah kerajaan Rom. Dulu Ephesus mempunyai raja yang adil. Selepas raja itu mangkat, datang satu raja daripada Parsi nama Dikianius. Dia telah menjajah Ephesus dan di sana dia telah dirikan istana. Sampai bak istana, Yahudi angkat tangan. Kejap. Awak kata istana. Saya nak tahu. Macam mana rupa istana dia? Besar mana? Buat daripada apa? Berapa butir lampu dia pakai? Sebab dalam Quran tak ada. Ali diam. Kata Ali, kekasihku Muhammad pernah bercerita, istana itu dibuat daripada batu marmar. Panjangnya 1 farsakh. 1 farsakh ni 8 km. Lebarnya pun 1 farsakh. Tiangnya ada 1000. Lampunya pun ada 1000 juga. Semuanya diperbuat daripada emas. Serambi di sebelah timur dan juga serambi di sebelah barat, dia tebuk sebanyak 100 lubang untuk cahaya. Sehingga sananya panjang 80 hasta, lebar 40 hasta. Sebelah kanan diduduki oleh, dibuat daripada kursi emas, khas untuk hulu balang. Kursi sebelah kiri, 80 kursi khas untuk para pegawai tinggi kerajaan. Dan Raja Dikianius memakai sebuah mahkota. Bila sebut mahkota, Yahudi angkat tangan. Kejap. Nak tanya pasal mahkota. Macam mana rupa mahkota tu? Berapa butir permata, saiz tara mana? Ali diam.
kekasihku Muhammad pernah bercerita, mahkota itu dibuat daripada kepingan-kepingan emas. Ada 9 kaki yang tiap satunya ditaburkan permata. Di Kianius juga ada 50 orang pelayan yang semuanya memakai selempang, baju sutera berwarna merah dan seluar sutera berwarna hijau. Semua pembantu dia memakai gelang kaki dan diberi tongkat emas. Para pegawainya berdiri di belakang di Kianius dan dia ada 6 orang menteri di sebelah kanan dan kiri di Kianius. Bila sebut bab menteri itu saja, Yahudi itu pun menceloh lagi. Sekejap. Sebutkan pada saya 3 menteri belah kanan siapa nama? 3 menteri belah kiri siapa nama? Dalam Quran tidak sebut. Ali diam. Kata Ali, kekasihku Muhammad pernah bercerita, 3 orang sebelah kanan nama dia Tamliha, Miksalmina dan Mikhaslimina. 3 orang di sebelah kiri namanya Martilius, Cassitius, Sidemius. Cerita ni panjang. Kan tak jadi Isra' Mi'raj kita malam ni, cerita Ashabul Kahfi pula dah kan. Pendek cerita ringkas. Pemuda ni bergaduh, lari, sampailah ke gua. Sampai gua. Bila sampai gua, Yahudi tanya lagi. Sekejap. Gua tu, gua nama apa? Gunung tu nama apa? Ali jawab, gunung bernama Naglus, gua bernama Khairam. Dia sambung balik, dia pun bawa lah, dia sampai diiringi oleh anjing. Bila anjing Yahudi yang kata, kejap aku nak tanya. Anjing tu nama apa? Apa warna anjing tu? Ali jawab, kasih namanya Kitmir, warna kehitam-hitaman. Sampai habis Ali jawab. Kemudian, bila Ali dah jawab semua, Yahudi ni tak puas hati lagi. Dia tak sangka Ali boleh jawab. Akhirnya Ali kata, Pokcik, saya dah layan Pokcik ni kat setengah hari lah ni. Ingat saya tak ada kerja lain, masuk je lah Islam. Gini Ali, aku tak sangka boleh jawab lah ke. Boleh tak? Satu soalan lagi. Tanyalah Pokcik. Wahai Ali, burung berkicau pagi-pagi tu, apa agak hak disebut sebenarnya? Hak kita dengar, kuik. Apa maksud dia? Ayam kokok, apa makna kokokan ayam itu? Dia dah jadi soalan mengarut. Ali kata, Pokcik ni bukan nak masuk Islam ni, nak main ni. Panjanglah dialog antara Ali tu. Kalau nak cerita malam ni kan tak habis cerita. Banyak soalan. Kalau tuan-tuan baca sedap, boleh menambahkan pemahaman kita tentang kehebatan para salafus salih dulu lah. Tapi cari kitab Qisasul Anbiya, muka surat 566, tafsir ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Ada. Tapi mungkin bagi kita yang mengaji, kata, ini Israiliyat Ustaz. Saya sebut dah tadi, memang Israiliyat. Dengar boleh, tak dengar boleh. Percaya boleh, tak percaya pun boleh. Dia tak ada masalah. Nama pun Israiliyat. Riwayat daripada orang-orang yang sama rumpun kepahaman. Yalah, dia orang kan percaya Adam, percaya kepada Nabi Sulaiman. Kita kau lagi percayalah. Tapi itu dipanggil pemahaman Israiliyat. Jadi, kita simpulkan, Quran ni dia banyak cerita pelik. Semua cerita yang saya bawakan daripada tadi lepas maghrib sampai sekarang, ni semua cerita Quran. Semua cerita Quran. Belum masuk lagi cerita Nabi Musa belah laut. Belum masuk lagi cerita Nabi Isa hidup ke orang mati. Belum lagi cerita apa ya? Nabi Isa lahir tak ada ayah. Dan maknya pun tak pernah berjumpa lelaki. Banyak cerita-cerita ajaib dalam Quran. Tetapi soalannya pada malam ini, walaupun banyak kisah aneh dalam Quran, mengapa hanya Isra' Mi'raj sahaja yang menggunakan Subhanalladzi asra bi'abdihi? Kenapakah Allah Ta'ala perlu mempertaruhkan kesucian zat dan sifat dia ketika bercerita tentang Isra' wal Mi'raj? Ketika Allah bercerita tentang penciptaan Adam, Allah tak perlu pertaruhkan sifat dan zat dia. Mana ada Allah kena sebut Subhanallazi khalaqal Adam min turab wa min tin wa min kaza wa kaza. Dia tak perlu bersumpah dengan kemuliaan dia.
Atau cerita ketika Nabi Musa belah laut, subhanallazi ja'ala 'asa Musa wa fil bahar. Tak ada, tak perlu pun. Ketika cerita tentang Nabi Yunus jatuh laut telan ikan, tak ada subhanallazi. Kenapakah Isra' Mi'raj sahaja yang menggunakan subhanallazi? Subhanallah. Why? Kenapa? Apa sebab? Sebabnya adalah Isra' Mi'raj dia bukan sekadar peristiwa luar biasa. Tapi Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang terlalu amat sangat luar biasa. Begitu luar biasanya cerita Isra' wal Mi'raj sehingga kan orang Islam sendiri tak percaya. Kita ni hak sekarang percaya ni tuan-tuan sebab sebab daripada dulu dah dengar ceramah YouTube lagi. Takkan tak percaya lagi Isra' Mi'raj. Kalau kita berada di Mekah ketika Nabi bercerita Isra' Mi'raj, tak tentu lagi kita duduk kumpulan mana. Tak tentu. Dalam riwayat, masa Nabi cerita Isra' Mi'raj, tak semua orang percaya. Kata Aisyah, lamma usriya bin Nabi ilal Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nas bizalika. Fartaddan nasun. Faman kana amanu bihi wa saddaquhu. Dalam satu riwayat kata Aisyah, ketika Nabi selesai Isra' Mi'raj, Nabi balik semula ke Mekah pada pagi hari, Nabi cerita pada orang ramai, maka apa jadi manusia? Fartaddan nasun. Murtadlah ramai Islam pada hari itu. Aisyah guna ayat direct aja, murtad. Kita tidak panggil lah istilah murtad tak sampai hati, kita panggil istilah keluar parti sajalah. Keluar parti masuk NGO. Kita panggil. Tak sampai hati kita nak sebut murtad. Macam kita ni baik sangat. Tapi Aisyah sebut fartaddan nasun. Maka murtadlah mereka. Faman kana amanu bihi wa saddaquh. Sebagian orang yang sebelumnya beriman, yang percaya kepada Nabi, tapi akhirnya fartaddan nas. Mereka sendiri murtad. Dalam satu riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, lamma kazzabatni Quraisyun kumtu fil hijr. Nabi sebut ketika aku dituduh berbohong oleh orang aku sendiri. Nabi tak nak nipu, tapi kali pertama dituduh berbohong. Kumtu fil hijr. Aku sampaikan ucapan Isra' Mi'raj di atas Hijir Ismail. Bukan Nabi bagi ceramah di Masjid Surah, atas Hijir Ismail kat Kaabah. Penonton ramai. Nabi bagi pidato. Dan Nabi ceramah siap ada presentation, PowerPoint. Tak nampak. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Allah tajalikan depan mata aku peta Baitul Maqdis. Pakai PowerPoint. Alat bahan bantuan mengajar. Tapi Nabi seorang je lah nampak. Fatafiktu ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilahi. Semua audien bertanya pada aku perjalanan Baitul Maqdis. Pokok di mana? Aku boleh jawab sebab ada Google Map. Aku nampak semua. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Allah tajalikan Baitul Maqdis depan mata aku. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Tetapi lama kazzabat ni. Hari itu pun dia tuduh aku nipu lagi. Bayangkan, kenapakah manusia ketika itu tak boleh terima cerita Isra' Mi'raj? Padahal orang yang sama, ketika Nabi cerita pasal Nabi Musa belah laut dengan tongkat, Nabi Musa campur tongkat jadi ular, ngangguk belaka. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Cerita pelik lain, dia okey. Mari Isra' Mi'raj, semua nganga. Oh, berat dah. Berat dah Nabi kita. Buat apa jadi gini pula ni? Dia, saya katakan masa gerak laju yang tak lama dalam jemaah ni. Dia, Nabi ceritanya, yang mula-mula offer suruh ceritanya, dalam riwayat disebutkan, falamma asbaha ghada ila nadi Quraisy faja'a ilahi Abu Jahal bin Hisham. Orang pertama yang datang jumpa Nabi bila Nabi balik Isra' Mi'raj adalah Abu Jahal. Abu Jahal datang jumpa Nabi. Muhammad, alhamdulillah cerita, sihat. Pagi orang pertama datang, sihat. Apa cerita terkini? Oh, dia suka tanya Nabi berita terkini. Alhamdulillah berita terkini. Kenapa orang nak berita tanya Nabi? Sebab Nabi adalah pembawa berita. Nabak.
Nabi ni berkata naba. Naba maknanya berita. Dia pembawa berita. Orang dulu tak ada WhatsApp, tak ada berita TV3, TV1, tak ada. Surat khabar, tak ada. Jadi nak tahu berita, tanya Nabi. Muhammad, benda cerita pagi ni. Saya baru balik Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa di mana? Baitul Maqdis. Oh, mungkin bila? Malam tadi. Lah ni hadis sini, balik pula. Balik bila? Malam tadi. Semula-semula, mungkin bila? Malam tadi. Balik pula. Baitul Maqdis. Ya. Mujahidiyah. Sudahlah. Cerita lagi. Nabi pun cerita gini. Kata Abu Jahal. Kata Abu Jahal ginilah. Cerita awak ni sedap. Tapi kalau aku seorang dengar tu Eddie. Mu cerita kau orang nak tak? Dia dah fikir strategi politik. Sebab ini peluang aku nak buat character assassination pada Muhammad. Muhammad ni pengikut dia dewa kan dia sangat. Hormat, cium tangan apa semua. Cara nak jahanamkan image dia, rosakkan dia. Dengan cerita-cerita yang nampak dia ni gila. Tunjukkan pada masyarakat Muhammad dia sebenarnya gila. Tapi bukan senang. Ini peluang. Abu Jahal ni orang politik. Ini aku boleh bunuh karakter dia. Lepas ni pengikut dia masuk air lah. Cerita ni cerita ngarut. Kasih can. Muhammad. Mu lama dah tak ceramah dah. Permit tak ada. Tauliah tak ada. Gini. Aku ahli majlis Mekah. Ahli majlis Bandaraya Mekah. Aku bagi mu special permit. Ceramah. Tapi satu syarat. Mu kena cerita apa mu cerita ke aku tadi. Hak mu cerita naik buruk lah, kuda, sayak macam. Mu kena cerita hak tu lah. Aku bagi special permit. Aku bagi mu lokasi ceramah paling strategik. Kaabah. Aku bagi mu atas pentah. Hijri Ismail. Kawasan separuh bulatan. Nabi kata ini peluang baik dakwah. Bukan senang dapat lokasi strategik. Dah lah kena gam berapa tahun. Permit tak ada, tauliah tak ada, watikah tarik. Nabi kata ni peluang aku. Maka Abu Jahal pun buat announcement. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay halummu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini induk suku Quraisy yang besar. Ini moyang dia orang. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Induk suku Quraisy. Wahai anak cucu kepada Ka'ab bin Lu'ay. Jom kita ramai-ramai dengar Muhammad nak beri ceramah. Masing-masing terperanjat. Nabi kita ceramah. Alhamdulillah. Dapat dengar Nabi masuk TV. Seolah begitulah. Nabi masuk TV 1. Biasa kena gang. Ini dapat masuk TV. Allah seronoknya. Jadi Nabi pun berdiri di atas Hijri Ismail. Dia 3 suku besar datang masa tu. Semua bangsawan. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Semua datang. Top gun semua. Terkejut Nabi nak ceramah. Baik tu kalau orang tanya malam ni, siapakah penganjur ceramah Isra Mi'raj pertama? Penganjurnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal penganjur pertama. Masjid tuan-tuan ni penganjur hok ke berbilion berapa pun tak tahu lah. Dia penganjur pertama, Abu Jahal. Nabi pun naik atas pentah. Nabi pun terangkan. Semalam Jibril datang rumah saya. Dia buka atap rumah saya. Lepas tu dia mari, dia belah dada. Dia cuci dada saya. Lepas tu bawa kenderaan. Kuda bukan kuda. Keldai bukan keldai. Tanya nama apa? Buruk. Laju. Pengikut masa tu dah mula berkerut dahi. Allah. Yang cerita pelik-pelik pula dah. Pengikut berharap supaya Nabi ambil peluang cerita pasal keindahan Islam. Cerita apa sebab kita kena masuk Islam. Islam ni bagus gini. Nyentang cerita benda hak terlalu tak sampai akal. Bagi orang zaman itu. Ramai hak kecewa. Hak asalnya begitu semangat nak buka meja, nak pendaftaran masuk Islam pun semua dah kecewa. Kata patutnya orang dah bagi peluang awak. Buatlah elok. Ceritalah pasal yang bagus-bagus. Cerita benda pelik-pelik. Apatah lagi Nabi cerita, pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, kalau Masjidil Haram ke Masjid Jin tahan dah. Belakang tu je. Masjidil Aqsa ni 2066 kilometer jarak dia. Kalau kita hari ni pun mustahil pergi satu malam. Kalau tuan-tuan bawa kereta pula daripada Mekah sampai Masjidil Aqsa, 35 jam driving. Begitu jauh. Dulu orang naik unta 40 hari. 40 hari baru sampai. Perjalanan memang arak ikut jarak unta. Sebab normal unta 1 jam berjalan 5 kilometer. Tiap-tiap hari unta berjalan 10 jam. Maknanya 50 kilo. Jauh Masjidil Aqsa. Macam mana orang nak terima zaman itu? Awak pergi malam tadi, awak balik pagi ni ada dah. Kalau naik kapal terbang pun tak menasabah. Nak boarding lagi, nak itu, ambil tiket lagi. Tak naik lagi. Kalau awak naik private jet pun belum tentu awak boleh pergi, balik semula petang. Belum tentu. Sebab ada peraturan di udara dan macam-macam lagi. Tak ada orang boleh terima. Akhirnya ramai masuk air. Pecah perahu, keluar parti. Buat parti baru. Tak buat parti baru, dia NGO je lah. Masuk NGO. Nabi sedih ketika itu. Macam mana? Mu selama ni aku cerita ajaib lain. Mu boleh percaya apa ni mu tak boleh percaya. Aku nipu ke selama ni? Jadi ramai tak boleh terima. Abu Jahal masa tu gembira. Strategi politik dia menjadi. Orang pun puji dia. Hebat Abu Jahal. Politik nombor 1. Masuk air dah. Puak-puak dia ketua bahagian Tok Jawatan Peramai dah. Mu berjaya. Hebat. Mu tutup cawangan berapa banyak. Hebat. Gini boh. Tapi mari seorang kata, bang, kalau setakat hak bawah-bawah ni, akau umbi, ini semua cak ayang belaka bang. Dia ada seorang ni, kalau abang boleh tukar dia punya mentaliti, dia cokong kuat sangat pada Muhammad. Pengaruh dia besar. Kalau kita boleh pegang dia ni, Muhammad tutup kedai. Siapa dia? Abu Bakar. Kebetulan Abu Bakar tak pergi majlis pagi tu. Abu Jahal kata, ya tak ya juga. Abu Bakar tak ada. Kita kena pengaruhi Abu Bakar. Sebab dia kunci utama sekarang ni. Orang pegang pada dia. Kalau dia tolak Muhammad, orang akan angkat dia jadi presiden lah. Kalau bahasa kita sekarang. Orang angkat dia jadi pemimpin. Abu Bakar je berganti. Abu Jahal kata, tak apa. Kita pergi rumah Abu Bakar. Maka mereka pun beragak lah ramai-ramai pergi rumah. Di mana rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan di Masjidil Haram, yang kawasan rumah Nabi ni ada ke Safa Marwah. Rumah Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Hotel Hilton sekarang. Hilton yang ada KFC, McD apa semua. Ada dekat kawasan tu kan atas ada Masjid Abu Bakar. Memang rumah Abu Bakar ada masjid. Daripada dulu ni. Zaman sebelum hijrah, memang situ ada masjid. Sebab orang Mekah, dia bagi special permit pada Abu Bakar saja. Untuk buat semayang di rumah dia. Dan orang Islam pergi rumah dia semayang. Masjidil Haram, no entry. Sebab ni kawasan public. Tak boleh buat ramai-ramai semayang. Jadi Abu Bakar ni orang hormat sebab dia ni duit banyak. Dan ramai anak orang Mekah kerja dengan dia. Jadi orang segan, dia majikan tapi Islam. Ada duit. Jadi orang hormat dia. Maka mereka pun beragak lah ramai-ramai pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun terperanjat juga. Buka tingkap tengok. Ramai orang mari. Dan kali ni hak datang pelik. Sebab biasa kalau datang rumah dia orang Islam saja. Ataupun kalau datang orang geng-geng Abu Jahal, orang kafir saja. Tapi kali ni hak datang gabungan. Orang Islam ada, orang kafir ada. Oh, ini sudah muafakat. Muafakat jenis apa tak tahu, tapi ini sudah permuafakatan. Awak kau pun heran juga. Apa hal ramai-ramai mari rumah saya ni? Kata Abu Jahal, Abu Bakar, aku nak tanya. Awak tusaddiquhu annahu zahaba laylata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Abu Bakar, aku nak kata putus pada pagi ni juga. Sahabat kesayanganmu Muhammad pagi tadi, dia buat kenyataan akhbar. Dia telah beri kenyataan media. Dia pergi ke Baitul Maqdis, hak jaraknya 2066 km malam tadi. Dan pagi ni molek-molek ada di Mekah. Tolong beri kenyataan dari pihak awak. Awak percaya ataupun tidak? Ni semua nak tahu ni. Semua orang ni nak tahu. Awak lah sekali. Abu kata, saya jaya.
Memang dia naik semalam. Abu Jahal kata, cari celah mananya? Mu dengar tak dia ceramah tadi? Aku tak dengar, aku duduk rumah. Jangan mu tak dengar ceramah, mu boleh buat analisa sendiri ni. Kita kenal Muhammad ni kan lama. Saya nak tanya kepada awak. Inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Usaddiquhu bi khabari samai fi ghadwatan aw rawhatan. Kita semua kenal Muhammad daripada kecil. Pertama sekali, dia tak nak nipu. Betul atau tidak orang saya cakap ni? Dia tanya semua orang. Oh, kata betul. Muhammad tak nak nipu. Apa yang kata ni bukan soal nipu. Gila. Ada sok wayar. Mana boleh? Dia berangan banyak. Macam mana naik ke langit balik pula? Cerita karut bawah. Tapi kata Abu Bakar, ginilah. Inilah usaddiqu fi ma huwa ab'adu min zalika. Bang, kalaulah Muhammad cerita dia naik atas pada langit lagi, saya percaya. Setakat langit tu memang percaya dah. Kalau dia kata atas lagi pun saya percaya. Apa sebab saya percaya? Sebab setiap hari saya tengok dari langit turunnya wahyu pada dia. Maka kalau hari ni dia pula naik ke langit, apa masalahnya? Ini perangai Abu Bakar. Jadi disebabkan jawapan daripada Abu Bakar yang begitu bijak, orang Islam di Mekah ketika itu, hak dah pecah, bahagian dah tutup cawangan apa semua ni, bersatu balik. Abu Bakar jadi pengimbang. Abu Bakar yang menyejukkan kembali suhu politik di Mekah ketika itu. Cerita ni panjang, tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dia ada cerita panjang tentang itu. Sebab Abu Bakar kerana peristiwa itu diberi gelar oleh Nabi As-Siddiq. Dia pengimbang. Baik, itu intibar untuk kita. Ini hujung lah ni. Dalam masyarakat, bila berlaku perpecahan di kalangan umat Islam, orang Melayu dan sebagainya, kena ada watak Abu Bakar ini. Kerja menyeimbangkan. Watak Abu Bakar kena ada. Tapi bila suruh politik panas, macam di negara kita, watak Abu Bakar tak ada. Yang ada tukang bakar tu ramai. Kerja bakar je kerja. Ceramah sana bakar, kerja sana bakar. Sudahlah bakar je. Pilihan raya habis dah. Kita tenangkan. Seimbangkan. Dan jangan ada watak Abu Jahal. Bawa watak empat Abu ini yang banyak ada dalam masyarakat. Kita nak Abu Bakar. Menyeimbangkan. Masjid Suram main peranan. Orang kelahi jadi damai. Tenang. Percaya kepada perjuangan. Oh, ni kita perlu watak Abu Bakar. Maka inilah penyebabnya kenapa Isra' wal Mi'raj kita kenang sampai sekarang berbanding dengan mana-mana kisah ajaib yang lain dalam Quran. Sebab inilah satu-satunya kisah yang tak dapat diterima oleh orang Islam pada zaman itu. Pada cerita lain semua dia orang boleh percaya. Kita syukur kepada Allah, kita umat akhir zaman, kita percayalah sebab nenek moyang kita semua percaya. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf juga kalau ada sebarang kekurangan. Dan moga-moga kita dapat bertemulah pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban nanti. Wa ballighna Ramadan, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami,
sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.